Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah 8 November bersama saya Zaim Zamani. Teka-teki siapa Presiden Amerika Syarikat ke-46 terjawab hari ini. Setelah 4 hari pengiraan undi, calon Demokrat Joe Biden sah merampas White House daripada Donald Trump. Apa yang pasti, pilihan raya Presiden Amerika Syarikat 2020 ini bukan biasa-biasa. Banyak sejarah baru telah dilakar. Lebih 160 juta rakyat Amerika keluar mengundi dalam pilihan raya Presiden tahun ini. Ia adalah jumlah pengundi yang paling tinggi pernah dicatatkan dalam sejarah negara itu. Peratusan keluar mengundi sebanyak 66.8% juga adalah yang tertinggi sejak 1900. Ia menunjukkan semangat luar biasa pengundi AS walaupun terpaksa mematuhi SOP ketat berikutan ancaman COVID-19. Pemenang Joe Biden yang memperoleh 74.4 juta undi pula adalah calon yang menerima undian paling tinggi dalam sejarah AS. Beliau juga bakal menjadi presiden tertua iaitu pada usia 78 tahun. Turut melakar sejarah baru, naib Presiden Kamala Harris. Beliau bukan sahaja wanita pertama yang menyandang jawatan naib Presiden Amerika Syarikat, malah keturunan Asia Afrika pertama yang berjaya memegang jawatan itu. Saya ingin merawat jiwa rakyat Amerika Syarikat. Itu reaksi Joe Biden sejurus kemenangannya diumumkan secara rasmi. Baginya, menyatukan kembali rakyat Amerika yang berpecah belah atas pelbagai isu adalah cabarannya yang paling besar. I pledge to be a president who seeks not to divide but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. And work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people. And that's what our administration will be all about. I sought this office to restore the soul of America, to rebuild the backbone of this nation, the middle class, and to make America respected around the world again. Biden turut menyeru penyokongnya agar tidak menganggap pengundi Trump sebagai musuh. Selain itu, Biden juga berikrar menangani pandemik COVID-19 dengan lebih berkesan. Ia termasuk mengadakan kerjasama rapat dengan saintis-saintis negara itu. Biden diumum sebagai pemenang setelah berjaya memperoleh 290 undi elektoral melepasi syarat 270 undi elektoral yang diperlukan untuk seseorang calon layak dipilih sebagai presiden. Manakala Trump pula memperoleh 214 undi elektoral. Dalam pada itu, ribuan penyokong Demokrat meraihkan kemenangan Biden. Rata-rata mereka menganggap kemenangan Biden mengembalikan memori kemenangan Barack Obama. Bagaikan pesta, ribuan penyokong Biden mengekspresikan kegembiraan mereka meraihkan berakhirnya era Donald Trump yang bagi mereka penuh liku. We're looking forward to unity, normalcy, decency, compassion, courage to make tough decisions that will help all Americans, and bringing dignity back to the office of President of the United States. It's much more about diversity and not just prejudice and racism. People can breathe easier now. They don't have to be afraid of who they are. Joe Biden atau nama penuhnya Joseph Robinette Biden Jr. pernah berkhidmat selama 8 tahun sebagai naib presiden kepada Barack Obama. Beliau pernah digelar naib presiden terbaik oleh presiden kulit hitam pertama di Amerika Syarikat itu. Biden mempunyai pengalaman lebih 4 dekad dalam politik sektor perkhidmatan awam. Biden pernah mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 1988 dan 2008 namun gagal.
Hidup Biden bagaimanapun diuji dengan pelbagai tragedi. Pada 1972, ketika beliau pertama kali memenangi jawatan Senat, beliau kematian isteri dan bayi perempuannya dalam satu kemalangan jalan raya dan terpaksa mengangkat sumpah di hospital. Pada tahun 2015 pula, anak lelakinya Beau Biden meninggal dunia akibat kanser otak. Dugaan yang dihadapinya menjadikan rakyat Amerika yakin beliau adalah seorang yang sabar dan cekal sekaligus melayakkannya dipilih sebagai Presiden Amerika Syarikat ke-46. Baik, Global Hijrah berehat seketika. Sekembali nanti kita lihat apa reaksi Donald Trump atas kekalahan beliau dan mengapa rakyat Amerika menolaknya. Bertemu kembali. Lamunan Trump terhenti. Mimpi indah beliau sebagai Presiden kegemaran Amerika Syarikat bukan lagi realiti. Donald Trump pada mulanya tidak mahu menyerah kalah. Manakan tidak, beliau adalah Presiden Amerika keempat yang gagal memenangi pemilihan semula dalam tempoh 100 tahun. Semestinya ini sesuatu yang memalukan beliau. Ketika undi elektoral Biden mula memintasnya, Trump bagai cacing kepanasan. Dia mendakwa kemenangannya dicuri. Tanpa sebarang bukti, Trump menuduh berlakunya penyelewengan dalam pilihan raya kali ini dan mempersoal keabsahan undi pos. Beliau juga mahu kiraan undi dihentikan. Trump lantas menggunakan saluran Mahkamah Agung untuk mencabar keputusan pilihan raya di beberapa negeri. Namun tindakan itu dilihat hanya melengahkan sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Hatta ada rakan sepatinya sendiri sudah bosan dengan ragam Trump. Ada yang secara terbuka menyelar tindakan beliau. Ada juga yang secara senyap-senyap menjauhkan diri darinya. Bagi mereka, tindakan Trump yang tidak mahu menerima kekalahan adalah sesuatu yang tidak dapat diterima. Bagaimanapun, setelah kemenangan sah milik Biden, Trump mula senyap. Beliau dilaporkan keluar bermain golf ketika kemenangan Biden diumumkan. Orang ramai yang ingin mengetahui reaksinya juga hampa kerana tiada ciapan baru pada laman Twitternya dalam masa yang lama setelah rasmi kekalahannya. Namun, apa faktor Trump gagal mempertahankan kedudukannya? Sedangkan ramai penganalisis menyifatkan Joe Biden bukanlah calon yang begitu kuat kerana dasar-dasarnya yang dilihat masih samar. Rata-rata penganalisis politik melihat kekalahan Trump berpunca daripada kegagalan beliau menunaikan beberapa janji utamanya sepanjang 4 tahun bergelar Presiden. Antaranya, Trump gagal untuk menaik taraf infrastruktur asas di Amerika Syarikat seperti yang dijanjikannya. Dia juga gagal memperkenalkan sistem kesihatan menggantikan Obamacare yang digebangkannya sebagai terbaik dalam sejarah kempen 2016. Rata-rata rakyat Amerika juga muak dengan sikap bilioner itu yang sering meroyan menerusi Twitter dalam pelbagai isu. Dan yang paling besar, Trump gagal dalam menangani pandemik COVID-19. 9.83 juta rakyat negara itu termasuk Trump dijangkiti wabak itu dengan 237,000 kematian. Trump sering memperlekehkan wabak itu selain tidak mahu mendengar nasihat para saintisnya sendiri. Sikap Trump yang acuh tak acuh dengan langkah keselamatan seperti pemakaian pelitup muka dan penjarakan fizikal turut mencetus kemarahan rakyat Amerika. Lihat saja pada kempennya di negeri-negeri, hampir kesemua penyokongnya tidak memakai pelitup muka, jauh sekali mematuhi penjarakan fizikal. Kesimpulannya, majoriti rakyat Amerika termasuk sebahagian penyokongnya dah letih dengan semua ini dan memilih pemimpin lebih tenang dan matang seperti Biden. Apapun cabaran besar bakal menanti Joe Biden, dunia kini menanti adakah beliau akan menarik balik langkah-langkah kontroversi Trump sebelum ini seperti mengiktiraf Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel, dan adakah perang dagangan dengan China akan berakhir? Kita tunggu dan lihat. Sekian Global Hijrah,
Saya Zaimi Zamani. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.